Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Fiqhul Harakah dari Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Sambung muka surat 61. Muka surat 61. Oh, tu orang pun tak buat kitab. Bagus tunggu. Baik. Maklum buat kitab tak maklum? Maklum tak buat ke? Elok. Satu masjid tak buat kitab. Covid, kitab kena Covid. Kata ulama, adab penuntut ilmu ada 4. Yang pertama kena ada guru. Hak kedua kena ada kitab. Hak ketiga kena ada pen. Hak keempat kena ada soalan. Ada. 4 tu ada tak? Tak ada. Tak ada, tak apa. No? Sebab itu kata ulama, al-ilmu saydun wal qalamu qaydun. Ilmu benda yang kita nak pancing dia. Dan al-ilmu saydun, ilmu benda yang kita nak pancing, yang kita nak ambil, hak kita nak tangkap. Wal qalamu qaydun, tetap, dan pen, pensel, catatan itulah yang menyebabkan ilmu kamu dapat. Pi mengai tak buat-buat orang panggil apa? Pi mana haji? Pi mengai, buat tak ada. Kira pakai tunggu ikan lompat, orang panggil kurang waras. Kurang waras. Ustaz cengih wewe ni. Cengih lah tuan-tuan. Kan? Musim-musim Covid ni, musim-musim fitnah akhir zaman, ilmu hidup hilang. Tapi kita buat lebih kurang dengan ilmu. Baik, sambung muka surat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Penyertaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membina Kaabah al-Musyarrafah. Jadi malam ni kita akan tengok di antara peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada baginda diangkat menjadi rasul. Maknanya peristiwa pembinaan Kaabah yang Nabi sertai ini adalah sebelum daripada usia baginda 40 tahun. Kaabah ialah bangunan pertama yang didirikan kerana Allah dan menjadi syiar untuk beribadah kepadanya dan mentauhidkannya. Bukannya batu yang disembah. Jadi hakikat Kaabah itu hanyalah kiblat ibadah sahaja. Bukannya kita pergi sembah ketua batu tu. Seperti mana kita berdoa kepada Allah, kiblat doa adalah langit. Bukan makna Allah Ta'ala doa atas langit. Sebab itulah ayah-ayah bawa mai malam ni sejadah ada gambar Kaabah ketui pak segi tu. Adakah ayah-ayah sembah ketui pak segi gambar Kaabah tu? Tak. Bukan makna kita pergi sembah dia. Tetapi Kaabah itu adalah kiblat kita beribadah, kiblat kita salat terutamanya. Jadi itu satu.
Ia dibina oleh bapa nabi-nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi adakah Kaabah tu mula-mula ada semenjak Nabi Ibrahim ada? Tak. Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah manusia yang pertama sekali tawaf mengelilingi Baitullahil Haram, iaitulah Makkah, iaitulah Kaabah al-Musyarrafah. Jadi kalau kita tengok seni bina Kaabah ataupun bentuk Kaabah pada hari ini, dia 4 segi. Dan di sisi Kaabah itu adanya Hijr Ismail. Maka Hijr Ismail itu adalah salah satu daripada juzuk Kaabah, ataupun satu daripada bahagian Kaabah yang asal, yang ada, yang wujud sebelum berlakunya banjir besar ketika mana zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu tak sah pusingan tawaf kalau kita tawaf potong masuk kot Hijr Ismail. Tak sah, kerana seolah-olah macam kita masuk pi dalam Kaabah dah. Maka syarat sah tawaf ni mesti luar daripada kawasan Kaabah. Baik. Pasal apa boleh jadi lagu tu? Maka di sana para sejarawan Islam menyatakan apabila berlakunya banjir besar di Makkah Al-Mukarramah suatu ketika dahulu, menyebabkan sebahagian besar daripada struktur binaan Kaabah itu runtuh. Jadi bila mana runtuh, mereka nak penaik balik, tuan-tuan. Bila nak penaik balik, pakat duit himpun duit. Nak bina balik Kaabah bagi jadi seperti mana biasa, takdir Allah Subhanahu wa taala, duit yang mereka himpun itu hanya cukup pada bahagian binaan seperti yang kita tengok pada hari ini saja. Cukup dekat tu ya. Adapun pada bahagian Hijr Ismail tak cukup dah. Ada duit? Ada. Tetapi duit yang lebihan yang lain itu adalah daripada sumber-sumber yang haram, yakni sumber-sumber yang tidak baik. Jadi yang dibina 4 segi yang ada pada hari ini adalah hasil daripada rezeki ataupun pendapatan yang halal dalam kalangan orang Arab pada ketika waktu tersebut. Maka yang belenya tinggallah pada bahagian Hijr Ismail. Betul tak Bang Fitri? Muka surat 61. Betul ya? Baik. Lepas tu tuan-tuan, mailah zaman Nabi Adam, seterusnya sampailah kepada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi gelaran Nabi Ibrahim diberi gelaran sebagai Abul Anbiya, bapa sekalian Nabi, bapa sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam. Setelah mengharungi perjuangan yang hebat menentang keberhalaan dan menghancurkannya. Ni dia cerita juga tuan-tuan, bila berlaku dibinanya, diperintahkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim bina Kaabah balik, iaitulah selepas daripada tempoh Allah Taala menguji Nabi Ibrahim ketika mana menyampaikan dakwah. Yang sudah kita sedia maklum, Nabi Ibrahim ada raja yang zalim pada ketika itu, di antaranya nama Namrud. Namrud ni kira jahat sungguhlah, raja yang zalim. Jadi sinonim dengan pemimpin pembesar negara ni sinonimnya dengan sifat zalim. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, baginda menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan Allah mencabut ilmu daripada dada para ulama. Maknanya tak ada ulama hak ada atas muka bumi ni kita duk tengok dia alim, balik rumah lena besok makik jadi bodoh macam kera, tak tahu apa. Tak ada gitu. Tak ada mengaji pandai-pandai hari ni duk ngejak tafsir pompang, balik mai, lepas tu besok makik subuh main di masjid kita tanya dia, ana maksud apa? Tak tahu, saya tak nak ngaji. Jadi bodoh terus. Tak ada. Bukan makna gitu. Makna Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu apa dia? Dengan mematikan para alim, mematikan para alim ulama. Lalu ni ulama tak ramai, ulak dan semua ramai.
Ulak dan semua acah-acah ulama ramai. Ngaji kot YouTube ya. Tengok 2-3 kuliah. Lepas tu baca pun nahu sarah tungging langgang jar majrur pi baca mansub apa semua lingkup pi habis mai. Tiba-tiba tengok duk bagi syarah dah baca kitab akidah tu dia. Kemahlah akhir zaman. Ngaji dengan siapa? Ngaji tok guru dia nama tok guru al-YouTube wal Google. Nama tok guru dia. Apa tu buat keluar fatwa kat orang. Yang nu tak boleh, yang ni boleh, yang ni saya duk rasa. Wah, dia pula duk rasa. Hang tu siapa nak rasa-rasa? Nah, jadi bila tuan-tuan, ni akhir zaman. Pakak riuh habis. Hak artis hijrah pakak jadi tok syekh lebih pada mufti lah. La ilaha illallah. Bagus dah hijrah tu bagus dah. Tapi bila mana kamu hijrah bukan tiket kamu nak buat pala tahu dalam semua benda. Tak boleh gitu. Ada ahli-ahli dia. Nah, ayah-ayah pakar dalam bidang buat bendang misalnya. Saya tak boleh duk buat pala aku suka duk pergi cerita buat bendang. Pasal ayah-ayah lebih pakar. Racun nak buh racun apa. Sipuk gondang nak kena buh racun apa. Kalau bendang kena bom nak buh apa. Kalau orang jenis bom tahu lah nak buh apa. Buh penampak boya sedah baru dia tahu. Hak tu orang hak suka bom. Ni padi hak kena bom, dia ada orang-orang yang pakar dalam bidang tu. Kita nak buat masjid, hebat tara mana pun, hang kaya tara mana pun, hang jutawan tak tahuan tara mana pun, rumah hang kena panggil tukang rumah mai ikat bata. Dia tak arti bah, walaupun ada PhD dan sebagainya. Pasal apa? Dia bodoh dalam bidang buat rumah. Faham tak? Apatah lagi kalau bidang agama melibatkan hukum hakam. Kalau bab dunia pun hang pi tanya arkitek macam mana nak pasang berapa saiz bangunan, berapa batang kayu bakau nak kena cucuk, piling besar mana, nak kena pakai besi jenis apa, kayu jenis apa. Rumah saya kalau bumbung nak buat jenis Minang kabau, tak kabau, tak kabau, lagu mana besi nak kena pakai, jenis apa, saiz. Kena tanya semua. Tu bab dunia tanya orang. Tapi bila main bab akhirat, dia bab akhirat hukum hakam, dia guna kepala otak dia ya. Dia guna kepala otak dia saja. So pakai isu vaksin ke apa? Baguslah kalau tak mau cucuk sudah. Orang nak cucuk bagi dia nak cucuk, hak tak mau cucuk sudah. Jangan kita mengenepikan pandangan para ulama. Bahkan bukan Malaysia saja, ulama seluruh dunia bersepakat kita pada ketika ini kena ambil vaksin. Tak mau ambil sudah. Jangan duk hasut orang, oh ni tak boleh. Nah, maka para ulama menyatakan boleh ambil, harus hukum dia. Harus hukum dia. Bahkan kalau menjaga maslahah nyawa kita, hukum dia wajib kena ambil. Hukum dia wajib kena ambil pada ketika tu. Tapi nak buat guna mufti ramai ingat di Malaysia ni. Kan? Hikmah kalau Covid ni tuan-tuan boleh tengok siapa hak mengaji, siapa hak buat palatau. Buat palatau ramai kan? Quran pun baca tak betul, tajwid pun tak betul, nun sakinah tanwin pun mengaji ingat-ingat lupa, tiba-tiba menyanggah pandangan jumhur para ulama. Ni sombong dengan ilmu yang tak seberapa. Jadi kita jangan sombong gitu. Tak mau sudah. Jangan kita condemn pandangan para alim ulama, mufti, ahli jawatan kuasa fatwa. Tuan-tuan nak buat keluar fatwa ni bukan jenis duduk serupa baluk rokok daun. Baluk rokok daun tak apalah, duduk sembang kedai aku duduk rasa tak boleh. Rokok daun boleh Nak keluar fatwa ni bukan benda yang mudah. Memerlukan kepada kedalaman ilmu, nak faham hadis, nak faham Al-Quran, nak sesuaikan dengan wakil benda yang berlaku sesuai dengan zaman, perlukan kepada kepandaian dan kepakaran. Boleh tiap habis kat tu. Kan, hak awal tak sihat tak bawa kitab, kena pancung dah. Seorang aja bawa kitab. Allahu Akbar. Kitab tak bawa pasal kitab Covid. Jadi kena kuarantin 14 hari. Mungkin ada orang dia tak suka dengan cara saya pancung terus. Memang jenis saya pancung terus. Tak tunggu banyak Kan? Cakap belakang tak mau Mau cakap depan. Tak berhati, main depan. Ustaz,
saya rasa ni tak betul. Tang mana tak betul, buat main hak betul nak tengok tahu nak. Kitab mana ambil, buat main nak tunjuk main. Bukan nak sembang besar, bukan nak sombong dengan ilmu yang tak seberapa kita ada, tetapi itu manhaj disiplin dalam nuntun ilmu kena ada kesungguhan. Nah, baik. Boleh lah tu dah. Pancung sedia-sedia apa ya agak dia kena main 2-3 bulan, kepak kepala lagi patah, lepas tu buh pula. Tu baru mengaji. Kan? Mengaji tak mau sakit, kena duduk di rumah. Duduk di rumah pun sakit juga, teka-teka tersadung ke apa ke sakit ke. Kan? Mengaji kena lagu tu. Dia tak berasa lah nikmat tu. Baik. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dia berdakwah Raja Namrud. Di antaranya tuan-tuan, Nabi Ibrahim berdakwah kepada Namrud ni, satu raja yang tak mengaku kata dia ni hamba Allah. Satu raja yang tak mengaku kata dia ni lemah. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dia menyampaikan dakwah kepada Raja Namrud, dia tak terima. Sampai satu hari tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam masuk dalam gereja Namrud lah, penuh dengan berhala dan sebagainya. Nabi Ibrahim buat apa? Nabi Ibrahim pergi ambil kapak yang ada dalam tu, dia pergi katok semua berhala-berhala hak kecil. Tiba-tiba tuan-tuan, tentera ataupun orang suruhan Namrud masuk. Masuk menyebabkan Nabi Ibrahim lari, dan Nabi Ibrahim buat apa? Nabi Ibrahim ambil kapak hak dia pukul tadi ni, dia pergi letak dekat tangan Tok Pek Kong hak fang ni. Baik. Akhirnya depa pergi bagi tahu kat Namrud, wahai Namrud, ni kamu punya berhala sembahan kita ni semua dah hancur habis dah. Maka Namrud tanya siapa hak buat, kami duk nampak macam Ibrahim tak ada orang lain, dia duk serang kita pun lama ni, dia yang duk tekan kita ni, kami duk rasa dia dah. Maka dipanggil Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ditangkap, lalu ditanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wahai Ibrahim, betul ke depa kata hang yang menghancurkan berhala-berhala kami? Tengok cerdik jawapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka sebab tu kita mengaji dalam ilmu akidah, kita mengaji apa? Kita mengaji 4 benda hak besar. Antaranya al-uluhiyah, bab ketuhanan, an-nubuwah, bab kenabian, al-ghaibiyah, benda-benda ghaib, as-sam'iyah, benda-benda yang boleh dengar tapi tak nampak benda ghaib jugalah, habis orang itu. 4 ni. Antaranya an-nubuwah. Dalam bab nubuwah kita mengaji apa? 4 sifat wajib bagi Nabi Rasul, 4 sifat mustahil Nabi Rasul, 1 sifat harus bagi Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sifat wajib yang 4, yang antaranya as-siddiq, iaitu benar. Yang kedua, at-tabligh, menyampaikan, yakni tidak menyembunyikan wahyu perintah daripada Allah. Yang ketiga, di antaranya dia, yang ketiga iaitu al-amanah, sifat amanah. Dan yang keempat, dia panggil al-fatanah ataupun al-fitanah, cerdik pandai. Jadi, para nabi, para rasul semua cerdik pandai. Walaupun ada orang yang menyatakan bahawasanya para nabi, para rasul lagu ni, tetapi orang beriman kena memperakui para nabi dan juga para rasul, mereka ini dipandu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan bila panggil, wahai Ibrahim, betul ke? Cerdik jawapan Nabi Ibrahim, dia kata apa? Bahasa kasar kita, oi Namrud. Habis orang itu kalau orang sungai dua, habis orang itu. Oi Namrud, hang tengok semua berhala-berhala kecil ni hancur habis. Hak besar tu saja tak hancur. Bahkan dia pula pegang kapak. Hang pi tanya dia. Dia ya ada mesti dia tengok. Lah ni hang pi tanya dia. Siapa yang menghancurkan kamu punya berhala-berhala yang kecil? Baik tuan-tuan, agak-agak Namrud kalaulah Nabi Ibrahim habaq gitu. Hang pi tanya nu tokong hang yang besar, dia ya yang tak hancur. Dia pula pegang kapak. Tahkah dia yang buat? Kalau dia tak buat pun mesti dia boleh habaq ke hang siapa yang buat? Maka Namrud dia rasa rupa diri dia bodoh tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia tahu berhala hak besar tu dia juga hak suruh orang buat. Kalau dia bodoh aku nak kalau pi tanya nampak tengoklah kata bodoh. Dah aku yang suruh orang buat, tiba-tiba aku nak pi tanya dia pula dah. La ilaha illallah. Maknanya
mereka ini berada di dalam kesesatan yang nyata, tapi disebabkan angkuh, ingkar, tak dapat hidayah daripada Allah, menyebabkan mereka tetap juga tidak memperakui Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ni hebat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan tuan-tuan, berlaku satu hiwar ataupun kita kata satu perbincangan ilmiah ataupun mudah kita kata pertengkaran lah, lebih kurang itu. Bila mana Namrud dia kata dia Tuhan, Nabi Ibrahim kata tak, hang bukan Tuhan, Allah Ta'ala yang Tuhan. Maka berlakulah perbualan yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Nabi Ibrahim jumpa Namrud. Namrud, hang kata hang Tuhan hang tahu dah Allah Ta'ala boleh menghidup dan mematikan. Namrud kata why not, aku pun boleh. Oh kemas, hak jenis tak cerdik ni kemas terdia. Kemas terdia. Dia kata aku pun boleh ke? Macam mana hang tunjuk? Maka Namrud dia bawa mai dua orang, dia bunuh seorang, dia tinggal seorang. Bodoh Namrud ni. No? Dia bawa mai seorang, dua orang, dia bunuh seorang, dia tinggal seorang. Dia kata kat Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, hang nampak? Hang kata Tuhan hang boleh menghidup dan mematikan. Aku boleh mematikan dan boleh menghidupkan. Oh, dia faham makna silap. Makna kata menghidupkan daripada hak tak ada kepada ada. Ni dia menghidupkan memang dia ada terdepan mata. Hang biar tak bunuh. Tu bukan panggil menghidupkan, itu mengekalkan yang hidup. Tak apa. Nabi Ibrahim pun, okey, tak apalah. Hang duk bahasa hang betul ingat. Okey. Hak kedua pula aku nak cabar hang. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala boleh menaikkan matahari daripada timur turun ke barat. Lah ni ku nak hang naik pada timur, buat turun ke, naik pada barat, turun ke timur. Fabuhital ladzi kafar. Buta kare tu tak boleh nak jawab apa. Tak boleh nak jawab apa. Pasal apa? Pasal matahari bukan boleh duk panggil, oi matahari naik belah ni turun. Mana boleh lah tu. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Tetap berada dalam kekufuran, akhirnya dia hangat hati kot dengan Nabi Ibrahim, duk pancung dia sekarang. Dia buat apa? Dia suruh orang bawahan dia bakar api yang besar, maka di lambung Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam masuk dalam api. Maka ketika itu Namrud mampuilah biar ni gelak jahat lah. Nah, mati tak? Tak mati. Nabi Ibrahim keluar relax dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kapiang. Kawan tu kapiang. Akhirnya Nabi Ibrahim pendek cerita lah tuan-tuan, pendek-pendek pun tak boleh pendek ingat. Dari tuan-tuan tak nampak jalan ni ikut mana. Ya. Mau kalau jalan shortcut pun kan boleh ingat. Dari pipi depan jalan mampuih. Tu jalan shortcut teruk tu. Pipi lah mampuih kan. Kalau ingatkan lagi dekat. Rupanya tak ada jalan terus. Nah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tuan-tuan pergi ke Mesir. Bila pergi ke Mesir bersama dengan isteri baginda alaihi salatu wassalam, iaitu Sayyidatuna Hajar kan Sayyidatuna Sarah alaihi salam, isteri yang pertama kan, Sayyidatuna Sarah tu ya. Baik. Pergi dengan Sayyidatuna Sarah alaihi salam. Sarah pun boleh baca, Sarah pun boleh baca. Dia baca dengan syaddah boleh, tak dibaca dengan syaddah pun boleh. Maka pergi ke Mesir tuan-tuan untuk apa? Menyampaikan dakwah di sana, pergi jumpa Raja Mesir. Ini taktik yang diajarkan oleh para ulama daripada kisah para nabi berdakwah. Pergi tangkap hak kepala atas tu. Nak ngorak, nak menikah dengan anak dia, kena tangkap pak dulu. Baik dengan pak belanja benju apa lebih kurang. Lepas tu pak dah cayak ni, pakcik ada anak seorang mau tak? Padahal dia duk link lama dah dengan anak tu. Contoh, abang Wi kok nak tambah seorang lagi. Contoh ya, kan. Pi tangkap hak kepala tu. Akhirnya pi di istana tuan-tuan. Bila pi di istana, pilah dengan Sayyidatuna Sarah alaihi salam.
Sayyidatuna Sarah ni segak, orang yang segak, cantik, menarik. Cantik ya, orang perempuan. Maka masuk dalam tu tuan-tuan, Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Mesir, wahai Ibrahim, siapa di sebelah hang ni? Nabi Ibrahim kata, saudara aku. Maknanya saudara se-Islam dengan aku. Dan itu adalah halah Nabi Ibrahim supaya tidak berlaku apa-apa keburukan ke atas isteri dia. Akhirnya bila raja ni dengar, raja ni pun camdek ya. Raja ni kata apa? Ni Ibrahim, hang keluar tak? Hang tinggal dia seorang. Ulumo, pantang jumpa hak segak ya, kira nak ribat ni. Ni hak jahat ni, hak kaki jahat ni. Ibrahim, hang keluar tak? Tinggal perempuan ni kat gua. Ini diceritakan oleh guru saya, Fadlatul Doktor Amrul Sayyid Imam Salam hafizahullah taala, ketika mana mensyarahkan kisah Nabi Ibrahim AS. Baik tuan-tuan, masuk Nabi Ibrahim keluar. Maka ketika itu tuan-tuan, dia tengok saja Sarah ni punya comel dia nak bawa. Dia kira nak pegang. Dia kira nak pegang. Jadi bila mana dia nak pegang Sayyidatuna Sarah dengan izin Allah, tangan raja ni tuan-tuan dandan jadi kerah, tak boleh gerak. Elok nak pegang ya, kerah. Izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Sarah kata, tobat pada Allah. Bahasa kita kata ni, hang dobat cinggir apa? Tobatlah ke Allah. Bahasa Tanjungnya duk mai. Hang dobat koplah jingga apa nak mai pegang-pegang ni. Maka akhirnya dia pun sedang, Allah Taala bagi okey balik dengan dia. Tak sedap lagi. Dia nak pegang ke? Kerah tak kali dua. Sarah kata ni, hang tobatlah ke Allah, jangan dobat benda-benda jahat ni, tak boleh. Aku ni, isteri aku ni orang punya bukan hang punya. Tak boleh hang, tak elok perbuatan hang. Dia pun tobat kan. Lepas tu elok kali ketiga, kerah tak. Bila kerah tuan-tuan kali ketiga, raja ni putih hasa, dia kata elok nak pegang, kerah tangan. Elok nak pegang, kerah tangan. Elok nak pegang, kerah tangan. Akhirnya dia perambat Sayyidatuna Sarah alaihissalam ni, pi bagi beliau dekat Ibrahim. Orang ke jin ke apa ni, nak pegang pun tak boleh, elok pegang, kerah tangan. Dengan peristiwa tu tuan-tuan nak ajak apa? Orang perempuan yang menjaga maruah diri dia di dunia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Isteri kita, anak perempuan kita, menantu kita yang jaga aurat, yang jaga tubuh badan mereka daripada dilihat oleh orang, insya-Allah mereka mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau duk tunjuk satu macamnya, duk main bonjoy sana, bonjoy sini, itulah bini ai, itulah menantu ai. Dia baru balik London cokorol, hak roti punya. Orang duk cerita rata-rata bini dia punya tubuh badan dia marah. Pasal apa? Pasal bini hang memang tak tutup pun. Dia seronok orang duk tengok batang tubuh bini dia. Na'udzubillah. Bukan di sini, Zimbabwe punya cerita. Sini tak ada. Alhamdulillah. Zimbabwe punya jauh punya. Belah vaksin COVID. Allah pelihara. Walaupun dua depan dah. Ada kata dia boleh dah pegang kawan tu. Dia duduk dalam istana dah. Istana tu raja tu punya. Luar depan, atas, bawah, kanan, kiri dia ada pengawal. Akal kata boleh sangat Sayyidatuna Sarah dilakukan dengan benda yang tak baik pada batang tubuh dia. Tapi Allah pelihara. Pasal apa? Menjaga maruah dia. Allah pelihara dia. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan ihfazillaha yahfazka. Wahai Abdullah bin Abbas, kalau kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Maka para ulama syarah apa yang dimaksudkan Allah jaga. Di antaranya tuan-tuan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Al-Jami'ul Ulum wal Hikam membicarakan hadis ni. Beliau menyatakan bahawasanya antara bentuk Allah Subhanahu wa taala pelihara hamba yang menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni yang haram dia tak buat, dia tunai apa yang disuruh oleh Allah. Ihfazillaha yahfazka. Allah jaga dia, antaranya Allah jaga daripada dia ni dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ni janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Namrud dia bawa, ni hang pi bagi dekat Ibrahim satu orang perempuan. Nama apa perempuan ni? Sayyidatuna Hajar alaihissalam. Tu dia tuan-tuan. Hebatnya Allah bagi pula seorang lagi. Bagi hadiah kepada Nabi Ibrahim. Nah, satu orang perempuan
untuk teman Ibrahim AS. Maka pada ketika itu tuan-tuan, pendek cerita, pendek lagi ni habis pendek ni. Ya. Akhirnya tuan-tuan kahwin dengan Sayyidatuna Sarah, tak ada anak Nabi Ibrahim. Lepas tu Sayyidatuna Sarah ni punya bagus, isteri salihah. Bila mana suami dia nak anak tapi tak diberikan anak oleh Allah. Ketika itu Sayyidatuna Sarah kata, wahai abang kahwin dengan Sayyidatuna Hajar alaihissalam. Kahwin dengan dia. Maklum balik kena buat gitu. Ulu mak dia tahu, Ustaz, saya dah ada 6 orang anak pergi kahwin 4 hari dah. Contoh melawak pergi ya. Maklum jangan cengih. Baik. Jadi salihahnya sampai tahap tu. Bukan nak suruh balik lagi, suruh isi borang nikah. Tak, bukan makna gitu. Nak abang kata baik sungguh Sayyidatuna Sarah alaihassalam. Baik tuan-tuan, kahwin. Izin Allah Subhanahu wa taala, apa yang berlaku? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Nabi Ibrahim doa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, dalam surah As-Saffat tu ayat 100 tu. Ya Allah, bagilah anak hak soleh, anak hak soleh, anak hak soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Wahai Ibrahim, kami berikan berita gembira bahawasanya isteri kamu Sayyidatuna Hajar, dia sedang mengandung, yakni anak baby lelaki. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Lahir Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada ketika itu Sayyidatuna Sarah dia cemburu. Pasal apa? Pasal Nabi Ibrahim ni lebih sikit. Nabi Ibrahim ni dia punya kasih dia tu lebih kepada Nabi Ismail alaihissalam. Maknanya dia Nabi Ibrahim dengan Sayyidatuna Hajar ni rapat sikit lah pasal ada anak tu. Sebab tu para ulama mengatakan bahkan Nabi menyatakan antara hikmah berkahwin dia iaitu melahirkan anak. Dengan adanya anak ni dia merapatkan hubungan si suami dan juga si isteri. Dia tengok muka anak dia teringat kat bini dia. Jarang dia tengok muka anak dia teringat ayam KFC. Pelik ni pak dia pelik ni. Ni Zimbabwe punya pak Dia tengok muka anak dia teringat, oh laki aku, ni anak laki aku. Dia tengok muka anak dia, oh ni anak bini aku, ni bini aku beranak kat dia ni, masya-Allah tabarakallah, duk tunggu dalam labor room punya lama nak isap rokok daun pun tak dah. Oh dia boleh tu duk kuriban punya jauh. Contoh. Contoh. Akhirnya Sayyidatuna Sarah kata, abang, lalu ni abang bawa anak abang Ibrahim Ismail dan juga isteri abang Hajar buat pergi jauh sikit. Saya tak boleh tengok ni, saya rasa cemburu ni. Maka pilah ke mana tuan-tuan? Pilah ke Mekah Al-Mukarramah. Ni duk jadi cerita ni. Bila pergi di Mekah Al-Mukarramah, apa yang berlaku? Antaranya adanya kita duk lari anak kan? Sampai di sana Sayyidatuna Hajar kata, wahai abang ni, abang nak tinggal kami ni, betul ke ni pada perintah daripada Allah? Nabi Ibrahim kata, ya, perintah daripada Allah. Sayyidatuna Hajar kata, kalau ni perintah daripada Allah, saya taat kepada apa hak abang buat. Tu dianya bagusnya. Ada tak tuan-tuan jumpa tu? Alhamdulillah, isteri ayah semua gitu. Tapi hak di luar sana yang tak mengaji, yang tak faham agama, ni pakai tudung bagi labur-labur. Apa abang duk labur-labur apa ni? Trend zaman lah ni, mana mau labur-labur, mau duk tunjuk ke orang lah, dia kata. Hak ni putu mayung ya. Dia tak faham hukum. Dia tak jaga aib laki dia. Na'udzubillah. Dia syok tunjuk badan ke orang. Kalau dia betul salihah, suami dia kata tutup rambut hang ni, tak boleh tunjuk ni, haram ni. Dia lagi derah dia laki dia. Dia. Apa haram-haram dia kata? Dia punya cengih lagi bini dia. Ini bini yang derhaka pada suami dia. Tapi Sayyidatuna Hajar kata, kalau hak ni perintah Allah, hak abang buat ni Allah Ta'ala yang suruh, saya yakin apa yang Allah suruh, walaupun pada zahirnya Mekah tak ada makan minum, tak ada sumber air, tapi Allah suruh abang buat, saya yakin pertolongan Allah. Intaha. Full stop. Abang pilih taman apa ni ikut perintah Allah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi sumber minuman. Maka pada ketika itu kafilah yang lalu ke kota Mekah, depa tengok burung punya duk banyak terbang ke atas. Depa kata ni burung terbang mana ni mesti ada sumber air. Maka menyebabkan orang ramai pergi Mekah, sehinggalah ke hari ini tuan-tuan, Mekah orang duk pi. Masjidil Haram tak pernah tutup lampu dalam dia tuan-tuan. Tak pernah duk tutup pintu Masjidil Haram, tak pernah duk tutup. Pasal apa? Setiap waktu
dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Mekah itulah Allah perintah Nabi Ibrahim seru manusia melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah di atas Jabal Qubais. Di Mekah jugalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, dan di Mekah jugalah perintah Allah Subhanahu wa taala mendirikan Kaabah al-Musyarrafah seperti mana firman Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendirikan asas-asas Kaabah bersama Ismail alaihi salam seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, yakni terimalah amal ibadah kebaikan hak kami buat. Sesungguhnya engkau sahajalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini Nabi Ibrahim ajak kita tuan-tuan, amal ibadah kita ni buat saja, tak minta kepada Allah Subhanahu wa taala satu perkara yang tidak ada adab. Patutnya habis ibadah berdoa, wahai Allah, ampunkan dosa kami, terima sembahyang kami. Wahai Allah, terima sedekah kami. Wahai Allah, terima zikir kami. Berdoa, tanda kita ini khudu', rendah diri, menghinakan diri di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lepas pada ayat tu tuan-tuan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana wab'athna fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim doa pula, wahai Allah, wahai Tuhan, engkau utuskan, bangkitkan kepada mereka, yakni kepada generasi aku yang akan datang, seorang rasul yang mana rasul ini mengajar kepada umat mereka, umat dia, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu siapa dia rasul di sini? Iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nabi Ibrahim doa di Makkah dan Nabi Muhammad dilahirkan di bumi Makkah al-Mukarramah. Sebab itu di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku ini adalah berkat daripada doa Ibrahim dan doa Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa menyatakan di dalam firman Allah, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Sesungguhnya aku ni Rasulullah yang membenarkan apa yang disebutkan dalam Taurat, dan ketahuilah akan datang seorang nabi selepas daripadaku mim ba'dismuhu Ahmad. Nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan oleh dengan kuasa Allah. Nabi Ibrahim doa Mekah ini akan lahirnya seorang rasul yang mengajak umat manusia kepada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad dengan izin Allah dilahirkan oleh ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah binti Wahab radhiyallahu anha, pada tanggal 12 Rabiul Anwar ataupun Rabiul Awal tahun Gajah, berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ni tuan-tuan, powernya doa. Kata Al-Imamul Ghazali, siapa berdoa akan dapat 3 benda. Yang pertama, kalau dia doa, barangkali Allah makbul serta merta doa dia. Yang kedua, dia berdoa mungkin hak pertama tak dapat, hak kedua mungkin makan masa sikit, 10 tahun, 20 tahun, seperti mana Nabi Ibrahim dan Nabi Isa berdoa kepada Allah berlepas beberapa ratus tahun tempoh, maka lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak dapat hak pertama, hak kedua tak dapat, hak ketiga jamin akan dapat, iaitulah mendapat pahala dan syurga Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Barangkali ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kita main masjid malam ni, mungkin berkat doa tok nenek moyang kita hak mati berapa ratus tahun dulu tu. Duk doa, Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina. Wahai Allah, jadikan kami orang yang mendirikan salat
dan jadikan zuriat kami mereka yang suka beribadah, yakni menunaikan salat. Doa yang lain, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tok wang kita, tok nek kita doa dulu noh. Tahkan zaman Jepun depa doa. Wahai Allah, jadikan keturunan kami keturunan yang menyejukkan mata, yang soleh, yang salihah, dan mereka menjadi zuriat yang bertakwa kepada kamu. Berkat doa mereka kita berada dalam rumah Allah, menjadi orang yang cintakan kepada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk yang Aisyah. Masuk sikit gitu tuan. Kaabah yang telah didirikan itu mengalami kerosakan beberapa tahun sebelum dibangkitkan Nabi menjadi Rasul. Di antaranya kerana dilanda banjir. Oleh itu kabilah Quraisy mestilah membinanya semula, kerana menghormati Kaabah dan memeliharanya adalah di antara sakibaki syariat Ibrahim alaihi salatu wassalam yang masih menjadi pegangan mereka. Yakni sebelum daripada datangnya Islam, orang Arab pada ketika itu mereka mengikut apa dia kita kata syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Contohnya beribadah semayang misalnya. Tidak ada semayang yang dihimpunkan semayang para nabi, melainkan sembahyang para nabi dihimpunkan di dalam satu syariat, iaitulah 5 waktu yang kita semayang mewakili sembahyang yang dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. Saya tak ingatlah semayang zuhur, semayang siapa, semayang asar, semayang siapa. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin, syarah pada kitab Fathul Mu'in. Diceritakan. Lepas tu dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW dapat 5 waktu semayang. Semayang hak mula-mula difardukan adalah semayang zuhur, kemudian seterusnya lah zuhur hak nombor 1, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya dan juga subuh. Ini panjang tuan-tuan kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir tuan-tuan, dia nak abang apa dalam perenggan ni, walaupun hancur, walaupun mereka ini orang Arab jahiliah, tetapi mereka cukup sayang kepada tempat-tempat peribadatan yang mereka memang duk pi tang tu pun. Ni orang Arab jahiliah ni. Apatah lagi kita tuan-tuan yang bukan hidup pada zaman jahiliah, yang Islam terang-terang dah main kat kita. Hukum hakam terang dah daripada Allah dan daripada Rasul. Kemuliaan masjid ni terang-terang dah disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau tak ada rasa kasih, tak ada rasa rindu kepada rumah Allah, tak berasa bila dengar azan, dia tak berasa nak main ke masjid, nak main ke surau mayang jemaah paling kurang sehari 1 waktu, maka dia ni ada masalah. Dia ada masalah. Orang jahiliah dulu, binaan Kaabah runtuh, bina balik, himpun duit balik. Subhanallah. Ini adalah motivasi pengajaran buat kita. Sebab tu masjid-masjid, surau-surau, dia kena power-power. Macam masjid tuan-tuan ni, speaker power ni, dengar sampai, dia kata dengar sampai jelutung. Tak tahu betul tak betul. Dia cerita umuhum tu. Speaker dengar sampai jelutung. Faham jelutung tu hak jauh, kiranya hak dekat lah dengar. Dia mafhum mukhalafah dia kot tu lah. Kan? Speaker punya Power Ranger ni. Abang Japak pasang kan? Abang Japak pasang. Tapi alhamdulillah, ramai ni mai, ramai ni. Beribu-ribu malam ni mai. Termasuk makhluk hak tak nampak para malaikat. Bila ramai, senang dia berkata. Hak pertama buat konsert nanti ramai. Yang kedua buat kenuri, insya-Allah ramai. Jadi masjid kita nak bagi ramai buat kenuri tiap malam. Kambing golek, hak mati pun hidup balik. Yang buat mereka ramai dengan kenuri. Tak pernah nampak muka. Duduk mana? Dia kata duduk tepi masjid. Bukan masjid tuan-tuan ni. Tanglin lah. Zimbabwe. Duduk mana? Tepi masjid. Tak nak nampak. Saya kerja overseas. Tang kambing golek. Hang boleh pula duduk tang. Tak ada kambing duduk overseas je lah. Ada tak? Ada. Ini memang passion orang kita. Bila main? Dia main pertama waktu tahlil. Mak pak dia meninggal, suruh buat tahlil, dia belah pergi melingkup tang mana, kita duk buat tahlil kat mak pak dia kita duk kena doa pula. Hak dia anak patut hang lah kena doa. Tapi dia tinggal kat kita. Saya jenis lagu ni tuan-tuan, tahlil saya tak buat. Mau ada waris dulu, kita buat.
No, ada dia tak apa Ustaz, saya kalut, saya tinggal mi, awak mi kami lepak ngak mi ah. Awak kami tak ada duit dah nak makan mi goreng, berkenjah mi kot tepi jalan. 40 pinggan kami boleh beli satu malam. Tapi bah, dia buat orang hak nak baca Yasin kat mak dia, tahlil kat mak dia, bagi mi lagi dia baca, awak ingat kucing ah. Kena buat tu. Boleh Bang Fitri. Nampak aku duduk kerot dia tu kat belakang tu. Kan, hamo dia buat tu. Siapa nak buat tahlil, waris mesti ada. Waris mesti ada. Tak boleh duduk tinggal. Ni untuk imam lagi tolong buat tahlil saya kalut. Kalut bah, kalut nanti hang tak kalut kami buat. Hang kalut, hang pi dulu, kami nak buat tangkap orang lain dulu. Dia kena buat ajak tu ya tuan-tuan. Pasal apa? Tak ada adab. Tak ada adab. Dia hantar kencok ke lem cok ke, pernah saya buat tuan-tuan. Pernah saya buat. Dia hantar mi, tengok-tengok dia tak ada. Allah mak, saya telefon ni abang dah mana? Saya keluar Ustaz, saya kalut sikit kerja, tak apa dah ni bang, mi kami tinggal tang ni, saya pergi balik kerja, ambil kami tak buat tahlil mana. Allah Ustaz apa buat tu? Apa tinggal celapa? Mau duk ajak tu. Pasal apa? Tak boleh duk buat lembut-lembutnya, lembut-lembut duk Chulia Street geng donat-donat boleh duk sana. Duk belah sana abang, duk buat tu boleh. Chulia Street punya. Geng Pak Tongko donat coklat, boleh lah. Nah, hak ni kena buat. Orang duk buat masjid ni macam tempat main-main ni, main duk lungguk, makan lungguk masjid. Makanan tak habis masjid. Semua lah kali kita senak perut. Kalau senak perut, mereka tolong ganti tak apa lah. Senak perut, mereka pun hangus tak main. Ni masalah ni tuan-tuan. Jadi bagi ada. Ni saya ni waris sekian-sekian. Saya bagi tak ni, okey saya pun ada sekali. Tak apa. Assalamualaikum Ustaz. Buat tahlil baru meninggal kemarin. Saya kalut Ustaz dengan kerja apa semua. Ustaz tolonglah baca-baca Yasin lebih kurang. Mi 30 kami tinggal dah. Tinggal mi pun kami tinggal. Tahlil pun kami tinggal. Hang balik pergi buat neri. Pasal apa? Ini tidak ada adab punya orang. Dengan orang lain mungkin kot. Dan dengan saya tengok halui dia kena cabai Melaka, cabai potong buah kicap lagi, takut tak ada tenyih mata. Tuan-tuan, ini yang kita belajar daripada para alim ulama kita. Jangan kita buat lebih kurang dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Supaya tahfiz lah. Asyik budak tahfiz menega hak buih-buih mau pergi bagi. Ulu mak tuan-tuan. Dia menega mau ada buih-buih dia pergi hantar. Budak tahfiz, depa pun teringin kat makan sedap-sedap. Mai kena getah. Mai kena getah. Buat. Kita apa ni pantang mengandung apa? Semua jantan mengandung main tahu mana. Rupanya tengok-tengok tu dia punya bagus, dia main hantar satu pelah. Bubuk punya berbuih dah macam ikan kari dah duduk dalam bubuk tu. Allahu akbar. Patutnya bagi hak elok nak bagi. Jadi kebetulan dia main hantar tu tuan-tuan. Anak murid ambil. Kan? Selalu saya kalau orang main hantar, katalah dia menega. Ni hak saya menega ni. Menega pukul berapa? Saya tanya lu. Jangan ambil lungguk ke kami duk tolong basuh pelahang pula. Yang cantik. Banyak kerja lagi kami nak buat. Pukul berapa menega? Pagi tadi. Lah pukul berapa? 3.30. Tak apa abang balik bagi anak abang makan di rumah. Ustaz ni tak apa. Kami pun banyak dah bubuk betul larat nak makan dah. Kita kena tu. Tak apa ke Ustaz ni? Tak apa. Banyak lagi ni tak masak lagi pun dah. Dia balik ngayak tu. Lepas tu dia mai pula kata saya tak ada. Amboi nak jadi cerita tu. Mai hantar nasi lemak, ikan bilis pun patah tengkok dah. Stroke haba kot pandai-pandai. Duduk gutu dah ikan bilis dia. Udah kena tuan-tuan, rupa-rupanya dah basi dah. Hak pagi dia bagi bukan dia nak buka dah, dia bagi tu. Budak-budak ni kira bau sambal, kira hantam boleh engkau. Dia budak sakit perut habis ni tuan-tuan, masalah. Akhirnya kali ketiga. Dia main-main saya dah. Allah mak ni betul-betulnya kuah sotong aku bagi yang ni. Tunggu Ustaz. Dia main bagi tuan-tuan, dia bagi apa? Dia bagi apa dia hak jenis-jenis kuah ni. Dia hantar gulai ke apa matang apa tu. Dia kata Ustaz, kepala ikan hang ni. Tengok Ustaz, kepala ikan ke kepala apa nak tengok Ustaz. Saya pun buka, tengok buihnya, satu macamnya buih. Dia main hantar tu kat maghrib lah. Saya kata ni baru masak ke? Dia kata baru pangat. Baru pangat. Bila punya menega? Dia kata hak pagi tadi saya menega di pasar tani tak habis. Lepas tu dia kata tempat ustaz budak-budak depa suka makan kari kepala ikan. Cantik sangat kepala dengan kepala ni kita jumpa.
Saya kata ni abang, hak ni pun duk lempak dalam parit ni. Mau duk lempak dalam parit. Kami menghafal Quran. Budak-budak hafal Quran, otak dia tak boleh makan benda hak pelik-pelik semua. Hak busuk-busuk tak boleh makan. Hak lama-lama tak boleh makan. Hak masam-masam lebih kurang tak boleh makan. Mereka nak hafal ayat Allah ni, nak kena jaga Lah ni abang ambil, abang buang ke, ataupun jiran ada belah itik ke apa habis kurang, pergi bagi ke itik. Pelajar saya orang, bukan itik. Okey Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Belah ngayak tu ya tuan-tuan. Tak jumpa dah sampai hari, tak tahu dah mati ke apa, Allahualam. Buat tak? Dia kena ajak lah betul. Jadi tuan-tuan nak main hantar telefon saya dulu. Tak, kami nak main hantar pizza. Pizza dipersilakan. Tapi tengok agak pizza bila hak marin dulu, tak apa, selamat hari raya kita pergi beli baru. Saya jenis lagu tu. Ngajilah. Melawak juga. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang. Duk pi cucuh api dah ada dah. Sumbu tu ada dah, cuma nak pi buh tiap pi ya. Dia buh tiap pi silap banyak tuan-tuan, mercum bom terus nanti keluar. Lepas tu ustaz memang biar betul. Ni baru hak tu kan. Jadi mungkin duk sembang dalam telefon, dia kata saya duk sembang dalam telefon slow ya. Takkan nak angkat telefon cokah orang, bukan orang kita duk angkat telefon cokah tu pasal. Tuan-tuan, berhenti dekat tu, dia betiak malam ni. Bulan depan tuan-tuan buat main kitab. Tuan-tuan buat main kitab. Tuan-tuan tak mau kitab, tak mau main kitab, saya pun tak mau main. Abang pun terang lah. Siap-siap dah saya abang ni. Kan? Tuan-tuan tak buat kitab, saya pun tak main juga duduk di pondok baca kat budak-budak, depa semua ada kitab. Jadi ada 2-3 masjid saya bagi lagu tu. Lepas tu bulan depan semua bawa kitab dengan AJK, dengan semua bawa kitab. Alhamdulillah. Kira hari ni kalau depa tak mau main, depa tak main terus tak apa. Tinggal ada kitab ya. Bagus yang itu. Kan? Boleh abang betul no? Kira hak tu kira pakai akak jadi tu. Bulan depan tak buat lah. Lepas tu bulan sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu saja. Adab kita belajar lagu tu tuan-tuan. Jangan kita ambil remeh dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tahlil ringkas. Tu imam kita minta. Oleh kerana tu imam ada. Kalau tu imam pun tak ada. Pakai pah ni lah tuan-tuan buat. Tu imam minta kita buat tahlil ringkas sikit malam ni, kita hadiahkan kepada terutamanya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan juga kepada seluruh roh-roh ibu-ibu dan ayah-ayah kita yang telah kembali ke rahmatullah ataupun yang masih hidup lagi bersama-sama dengan kita. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وللمعلمين والمعلمات وخصوصا إلى هذه النيات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة مباركة هدية منا واصلة.
وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمين والمعلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبور آبائنا وأمهاتنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا واجعلهم من أهل الشفاعة القرآن. اللهم اجعلنا واجعلهم من أهل الشفاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.